tentang sejarah apa yang berlaku di Palestin sini, aku memang saya khusyuk dengar kan. Tapi minta maaf saya lewat sikit pasal kabar-kabar baru ini alhamdulillah saya diberitahu cuaca di Kuala Terengganu hari ini cukup baik dan rezeki saya dapat bersama jemaah masjid kat sini. Dan saya sedikit nak berkongsi, bukan kata kongsi ilmu, bukan ilmu saya tak nak sebanyak mana, tapi ingin saya ceritakan apa yang berlaku perkembangan saya kebelakangan ini, dan sedikit sebanyak saya boleh berkongsi bersama para jemaah di sini. Pertama sekali, ialah kalau ada orang yang kata memberikan satu istilah, satu ketika saya pernah jahil, tapi bukanlah kata jahil yang bagi istilah mana jahil tu jahil yang murtad ataupun yang tak tahu kan. Pasal bagi saya menganggap perkataan jahil itu sebagai satu aspek yang positif untuk diri sendiri. Supaya juga macam ibarat sekarang ni kan, ibarat kalau kita dengar perkataan jihad, maknanya jihad satu pemberontakan kan, sebenarnya adalah jihad satu perjuangan kan. Kerana pernah satu ketika dulu apabila saya belajar di sekolah rendah tu, bila ustaz-ustaz ajar tu di zaman Rasulullah SAW, di mana di zaman jahiliyah, jadi terbenam di dalam kepala kita tu kalau jahiliyah tu buruklah benar. Sampailah satu ketika tu saya berbual dengan seorang Bilal Masjid. Dia berbual, dia jumpa dengan saya, dia kata saya ni peminat ayah awak kan. Kalau nak tahu, saya ni keturunan raja. Pasal bapa saya dikenali sebagai Raja PYY yang 70-an. Jadi kata saya ni peminat bapa awak. Waktu zaman saya jahiliyah dulu, saya memang heboh. Kita dengan perkataan jahiliyah tu memang kita jadi sikit jahiliyah. Kita kata jangan salah anggap. Jahiliyah tu bagi kita kalau kena ambil dari sudut positif, jahiliyah tidak tahu atau belum tahu. Jadi kita lebih baik kita jahiliyah tetapi kita tahu kita jahil, maka kita mencari ilmu, daripada kita jahil tetapi kita buat bodoh kan. Jadi berbalik kepada saya, mungkin satu ketika saya jahil dari sudut alhamdulillah dari sudut satu agama pengetahuan agama. Alhamdulillah bapa saya telah mendidik saya daripada kecil, daripada kaum. Bayangkan bapa saya punya tegas dalam mendidik agama terhadap anak-anak dia. Waktu mula-mula kami belajar sembahyang, diwajibkan masing-masing anak itu menghafal surah ayat Iftitah pun. Jadi maksudnya kalau biasanya orang sembahyang tu 5 minit, mungkin saya satu ketika dulu saya sembahyang mengambil masa 15 minit. Pasal lepas baca ayat Iftitah niat, lepas Fatihah niat, lepas baca surah niat. Itulah tegasnya. Tapi bila kita dah tahu itu merupakan satu jadi sembahyang tu kita khusyuk, kita tahu maknanya, begitu punya tegas. Tetapi dari segi soal pimpinan kehidupan ini, mungkin satu ketika saya rasa saya sudah cukup segala-galanya. Jadi dipendekkan cerita, apabila saya sudah beristeri lagi saya beristeri, kemudian tu ada satu ketika isteri saya muda dan dia dahagakan ilmu. Jadi nak dijadikan cerita, alhamdulillah isteri saya masuklah, join dengan satu kumpulan usrah yang terdiri daripada artis-artis yang kita tahu sekarang Diana Amir, Liza, Melni, yang kumpulan itu. Kerana ada satu kumpulan usrah fitrah ni memang khusus untuk diberikan ilmu kepada golongan-golongan ini. Pasal lazimnya kalau golongan artis misalnya atau model ke yang nak pergi belajar ilmu, kalau dia pergi dulu Hailah kat sini kan, masing-masing tak tengok pada penceramah, masing-masing tengok pada artis. Jadi ada satu inisiatif mereka mengumpulkan dan belajar agama, termasuklah isteri saya. Dan apabila isteri saya ni bila setiap minggu pergi belajar agama, dia ajar saya sekali kan. Saya kata tak apa, saya dah ilmu saya dah banyak, awak pergilah, awak muda lagi kan. Jadi bila dia pergi belajar, bila dia balik, saya tanya, awak belajar apa ini kan? Oh, saya belajar ni. Oh, saya tahu tu, saya tahu. Padahal tak ni aku belum tahu lagi lah punya. Jadi itulah 8 minggu. Nampak egonya seorang lelaki yang menganggap diri
Jadi dia dah pandai, rupanya banyak yang tak tahu. Alhamdulillah Allah Ta'ala membuka kan ruang untuk saya. Oh, rupanya banyak yang saya tahu. Maka itu dipendekkan cerita, saya pun join isteri saya dalam kumpulan Usrah itu. Dipendekkan cerita pula, ialah satu ketika dulu saya ni seorang yang sibuk dengan itu. Ada pernah satu ketika saya pernah buat sitcom untuk TV termasuk Putri Dunia Anita. Saya pernah dengar ataupun saya pernah tengok TV itu sampai 2-3 program dalam satu minggu. Itu sibuk dengan saya kan. Jadi apabila saya diberi peluang untuk bersama dengan isteri saya, maka itu terbuka sikit, maka itu saya terjumpalah satu kumpulan NGO yang diperkenalkan oleh rakan-rakan isteri saya, iaitu Muslim Care. Saya pun tak tahu, saya datang satu NGO pun apa konsep NGO tu pun saya agak kabur, tetapi saya pun temankan isteri saya bersama-sama untuk dengar ceramah mengenai Syria yang disampaikan oleh kumpulan NGO yang pernah ke Syria begitu. Waktu itu benda ini berlaku pada tahun 2014 bulan 3, dan saya dengar di situlah satu visual yang menyantap hati saya, yang bilang, oh rupanya ada benda ini berlaku. Apabila visual keadaan apa yang berlaku di Syria ketika itu pada 2014, dia menunjukkan kepada saya antara visual yang saya nampak kat situ ialah mangsa peperangan Syria ini menangkap seekor kucing dan menyembelih kucing untuk dijadikan makanan. Baru saya cakap, ada benda yang berlaku yang saya tak perhatikan, benda itu tak mungkin lah kan. Dan apabila saya nampak ada visual yang dirakam oleh sukarelawan Muslim Care ke Syria, rakaman mereka sendiri, material mereka sendiri, dan kanak-kanak yang belajar tu dia kutip serpih-serpih roti untuk dijadikan makanan kan. Dan kemudian tu di musim sejuk, tidak ada pemanas, tidak ada selimut apa, tapi mereka berkreatif. Kanak-kanak itu melukis pemanas di dinding dan membayangkan mereka berada di depan pemanas. Visual itu betul-betul menyentak yang di saya. Dia kata, ya Allah, ada benda ini berlaku. Dan benda ini berlaku adalah saudara di situ, saudara Islam itu biasa. Selama ini kita tahu, ialah satu ketika saya berlaku, satu ketika bila kita dengar apa ni fenomena Arab Spring ataupun itu, kita pun tanya kenapa Arab ni gaduh sama sekali. Oh, itu masalah. Senang kita punya apa ni tafsiran. Pasal Rasulullah disebutkan di kalangan orang-orang Arab, pasal orang-orang Arab ni berperangai macam tu. Itu tafsiran saya ketika itu kan. Tetapi fenomena ni apabila saya masuk dalam Muslimnya dan melihat sendiri dan mendengar sendiri dengan visual, saya belum tengok lagi, baru saya tengok visual ni, saya datangkan satu kesadaran mereka ini juga manusia seperti kita yang perlukan bantuan. Apa saja yang berlaku dengan sikap yang itu bukan masalahnya. Sekarang ini kalau kita membantu mereka, tak semestinya kita ni memihak pada orang ini atau orang ini, tetapi dalam apa ni konflik itu terdapat mangsa-mangsa yang memerlukan bantuan. Dipendekkan cerita, saya terpilih, alhamdulillah saya terpilih untuk Syria pada bulan 11 2014, bulan November. Saya tidak tahu apa yang saya akan lihat, saya tak tahu apa yang saya akan alami, saya tidak tahu apa yang akan berlaku pada saya. Menerusi gambaran yang saya tengok daripada berita, daripada CNN, daripada mana-mana sumber yang kita tengok dari TV, kita nampak huru-haranya keadaan negara yang sedang berperang. First kali datang kepada saya apabila masuk nak pergi ke Syria pertama sekali, kita pergi ke Syria bukanlah orang kata atas dasar orang kata nak
Kerana membahayakan diri sendiri. Dan kita di sana di bawah sukarelawan, ada wakil-wakil NGO Muslim Care yang memang diwakilkan untuk saluran bantuan daripada Malaysia itu diberi kepada mereka dan dibagi dialih-alihkan kepada mereka yang berhak. Dan saya masuk melalui ini. Dan pertama sekali apabila saya masuk melalui Syria melalui pintu kecil yang hanya orang-orang tertentu saja boleh masuk, kerana benda ni kan kalau kita masuk melalui Jordan di bawah, kita masuk kat situ, saya beritahu itu kalau itu bawah tu di selatan Jordan tu banyak Bashar punya rejim kat situ yang akan menunjukkan benda-benda yang bagus saja, benda-benda yang baik saja. Okay? Ini kalau soal-soal itu rejim Bashar atau Syiah apa semua Ustaz itu boleh lepaskan. Tapi saya ceritakan tentang pengalaman apabila saya melalui bahagian utara, di mana saja kita tahu bahagian utara ni terdiri yang dijaga oleh kebanyakan yang buat-buat mujahidin yang menjaga kawasan itu. Jadi saya masuk melalui lubang kecil khusus untuk NGO. Dan apabila saya masuk, baru pertama kali saya masuk di kawasan Pulau, dan saya lihat orang-orang Syria yang sedang mengalami situasi peperangan jauh daripada apa yang saya duga. Mereka bukanlah seorang yang berbahagia, mereka bukanlah seorang yang panik, bukan seorang yang bermarah, mereka adalah seorang yang paling tenang sekali. Kenapa mereka tenang? Kerana mereka rela. Kalau aku mati, matilah, apa nak buat? Kalau aku itu jatuh, sekalipun dia ada dua saja pilihan, sama ada bom itu jatuh di atas mereka dan mereka terus syahid, ataupun bom itu jatuh. Dan mereka rela. Apabila mereka rela, mereka tenang. Kontras dengan keadaan kita yang kita kata negara kita penuhnya aman, tetapi kita bila orang tersebut kita sikit, kita dah marah. Bila bawa kereta laju sikit, orang kata buat ajar, kata dia ingat kita ni bagus sangat, bayar aku. Kita jadi uhara, kita jadi uhara dalam keadaan itu. Tapi dengan keadaan itu sebelum saya tengok keadaan Badar dia, saya baru tengok orang itu. Dan orang dia itu pertama sekali apabila saya jumpa sukarelawan sana yang lebih daripada jambut besar-besar, apa jambut panjang, muka memang kalau dalam cerita orang putih tu memang mengganas muka lah. Tapi apabila saya tahu hati naluri mereka lah orang yang paling jujur dan bersih lah. Dan kita tengok sentiasa tersenyum. Dan yalah, senyuman yang saya sedikit sebab dan sedikit sebahagian daripada rakan-rakan saya yang saya jumpa kat sana telah pun syahid kerana bom. Ini soal bom pun satu hal kan. Bayangkan tuan-tuan, ni lah kan, katalah gelas ni lah kan, saya angkat ini tiba saya balik pada tuan-tuan. Ada tu tuan-tuan nak duduk dekat situ, mesti tuan-tuan lagi. Saya ambil balik gelas ni, saya balik kat sana, mesti lagi. Itulah yang berlaku di Syria. Bom jatuh tidak menentu. Dia kadang-kadang jatuh sini, jatuh. Barulah saya faham kenapa wujudnya pelarian, kenapa mereka lari. Kerana kalau mereka duduk kat situ, bunuh diri lah maknanya. Maknanya kalau yang duduk dekat situ masih tu mereka reda lah, apa yang tadi jadilah. Waktu itu saya faham, kita boleh faham kenapa wujudnya pelarian. Kenapa mereka tinggalkan negara mereka. Kerana mereka kat situ hari-hari negara mereka, hari-hari tempat mereka hidup. Pengalaman saya selama 2,5 hari, 4 bunting bom lintas di atas kepala saya. Pertama sekali waktu siang, hari yang kedua, saya duduk dalam rumah. Rumah ni memang satu kawasan perumahan. Satu kawasan perumahan ni memang macam ni lah kawasannya tu, tetapi macam orang kata pegang koboi dan tak ada orang. Cuma ada 4-5 keluarga saja yang tinggal. Saya, alhamdulillah saya ditempatkan di satu rumah yang agak selesa, yang sepatutnya saya duduk bersama rakan-rakan yang lain, termasuk dengan
Ustaz Syed Al-Fri, di satu tempat di mana ditempatkan barang-barang simpanan untuk untuk diakhirkan pada pelarian. Tapi dikatakan tempat itu berbahaya kerana waktu masa itu Amerika sedang bertubi-tubi datangkan bom di kawasan situ. Jadi kita ditempatkan di tempat yang non-Islaman. Jadi selepas saya melawat satu kawasan bandar namanya Idlib, di mana hampir 3/4 daripada kawasan situ sudah pun hancur di bom, di mana saya diberitahu bom yang tak akhir menghancurkan kawasan itu 2 minggu lepas nanti. Maksudnya benda tu fresh ketika situ saya sampai, kan? Maaf kalaulah saya dapat tunjukkan visual kat situ kan, tapi tak cukup masa. Apabila saya balik, selepas melihat kehancuran pada Idlib itu, saya balik bersama dengan sukarelawan daripada Syria yang sentiasa senyum, sentiasa tenang. Tiba-tiba saya dengar sebutir bom berbunyi. Boom. Saya dengar rakan-rakan lain yang berbunyi apa tu? Kalau kita dekat sini, kalau bom tu Happy New Year ke, Kongsi Macok ke, bulan puasa ke, malam 7 ribu kan. Ini bom dan tentu bom daripada bom roket. Pertama sekali saya ada satu macam punya habit. Apabila saya dalam kapal terbang, apabila kita lalu kata airport turbulence, macam mana teruk sekalipun, pertama sekali saya akan tengok stewardess. Kalau stewardess tu tenang, maknanya okey lah. Stewardess kan, kalau airport tu pun stewardess buang tu, dia keluarga lah tu kan. Jadi bila dengar bunyi bom kat situ, saya terus tengok muka orang-orang Syria. Mereka senyum saja. Masa saya kata, itu punya apa? Oh, bunyi bom. Bom tu berapa jauh? Dalam 500 km dari tempat kami tinggal dekat situ. 500 meter, daripada tempat tinggal. Mereka cakap sampai tersenyum. Di setiap tangan mereka memegang walkie-talkie. Dan dalam walkie-talkie itu kita dengar bunyi yang waduh, dia apa-apa yang apa-apa. Waktu bunyi aku background. Saya tetap tengok muka orang Syria lain, mereka senyum aja. Bila dia tengok muka saya tengah pucat, mereka ketawa dengan saya. Kan? Maknanya punyalah hari-hari mereka lalui dalam keadaan itu bom meletup. Kalau dalam situ dalam bom tu bom meletup tak esok saja tu masuk bawah meja kan. Meja tak ada macam orang Arab pun tengok kalau dry meja tak ada nak kan senyum. Tapi kita tahu tempat yang berlaku kat situ, pasal mereka sentiasa berhubung melalui walkie-talkie, sedang berada dalam keadaan huru-hara pasal dengar daripada walkie-talkie yang dipegang. Satu, tak berapa minit bom yang kedua pun nak dengar. Kuat sikit daripada bom yang pertama. Mereka masih tenang. Jadi kami tawakal sajalah, kan? Baik, malam itu rakan-rakan lain semua tidur, saya seperti biasa saya tukang ambil gambar, saya buat kerja. Saya tidur dalam jam pukul 10 malam gitu. Lepas saya dah buat kerja, saya tutup dan buat kerja, saya balik, saya tidur. Tiba-tiba dengar bunyi boom. Siang tadi saya dengar bunyi boom je. Saya dengar bunyi boom. Ni saya dengar boom. Maknanya apa tu bang? Maknanya bom tu lalu atas kepala. Atas kepala. Saya pun terduduk. Saya ingat saya dengar kawan-kawan yang lain semua masuk dalam di NIC, saya terduduk. Masing-masing itu buat sama sendiri dan kami tahu itu adalah bom roket yang melintas di atas kepala. Selalunya kita kat sini nak masuk isyak, ini kita sembahyang jemaah. Ini kita baca mengucap berjemaah. Anytime berjadi bom ni kemungkinan menjatuh atas kepala. Bukan sekali, dua kali. Itu pengalaman saya.
selama berada beberapa 2-3 hari kat situ. Bayangkan orang-orang Syria yang berhari-hari memang tinggal kat situ, yang hari-hari saya beritahu paling sikit 12 butir bom jatuh